muka surat 66. Muka surat 66 bawah sekali, diriwayat daripada Nabi alaihi salam. Mau jumpa dah? Alhamdulillah. Sekali lagi baru saya bagi yang selawat Bushra yang saya bagi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan daripada Nabi alaihi salam, ada 4 orang didatangkan oleh Allah Ta'ala dengan mereka pada hari kiamat di atas beberapa mimbar daripada nur dan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Dikatakan orang, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Maka sabda Nabi SAW, yaitu sesiapa yang mengenyangkan orang yang lapar, atau orang yang menyediakan orang yang pergi perang sabil, atau orang yang menolong orang yang dhaif, atau orang yang menolong orang yang kena zalim. Okay, baik, kita tengok permulaan kita hari ini berkenaan dengan satu hadis daripada Nabi SAW, yang mana Nabi mengatakan 4 golongan, 4 jenis manusia yang akan Allah Ta'ala datangkan pada hari kiamat nanti. Dia duduk di atas mimbar. Okey, kita tengok di sini. Mimbar yang mana? Ini mimbar dia. Ini mimbar dia. Biasanya duduk di atas mimbar tu hanya khatib. Kita saja-saja tak boleh nak pergi duduk nak. Tak boleh nak, orang tak bagi. Tambah di depan khalayak lagi orang tak bagi, tak sesuai. Nah, yang duduk mimbar masuk di sini adalah tempat yang tinggi di antara orang yang ada. Mereka itu akan diarak, dibawa dengan kedudukan yang indah daripada nur diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mimbar itu daripada nur, bercahaya daripada jauh, dibawa datang pada hari kiamat nanti. Sementara kita tahu keadaan azab pada hari kiamat, bagaimana keadaan manusia yang ketika itu, ada yang berenang dalam lautan peluh, yang berenang dalam lautan darah, nanah dan segala kekotoran najisnya. Ada yang berjalan dengan muka, ada yang berjalan dengan perut, ada berjalan dengan kemaluan. Kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala buat macam mana, sehingga sahabat bertanya, kalau yang berjalan dengan perut tu macam mana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala boleh buat kamu berjalan dengan kaki, dia boleh buat kamu berjalan dengan perut. Ular berjalan dengan perut. Kalau macam tu punya perjalanan kita, berapa lamalah jangka masa baru nak sampai dengan keadaan pada mahsyar yang amat sangat dahsyat. Kepanasan dia, kesakitan dia mengikut tingkatan-tingkatan amal. Sementara di tengah-tengah manusia yang sedang dalam keadaan azab menuju ke hadrat Allah untuk dibicarakan amal kebajikan dan juga kejahatan dia, ada beberapa golongan yang akan diarak dengan mimbar yang daripada nur. So, kalau kita boleh tengok orang naik begitu tak kira dah. InsyaAllah kalau dapat basikal pun jadi dah, kan? Diarak dengan mimbar. Dan kata Rasulullah 4 golongan. Jadi kita cuba tengok, mungkin kita yang dipilih untuk masuk salah satu daripada golongan. Lalu sahabat ni apabila Nabi SAW menceritakan tentang ni, mereka bayangkan mereka yang duduk dalam penyiksaan ni nak berjalan menuju ke hadrat Allah di padang mahsyar nanti. Dan masing-masing tertanya-tanya, siapa 4 golongan ni? Yang mana satu? Maka Rasulullah tak abang sekian nama sebab bukan dikhususkan. Ini adalah ibadah ataupun amalan umum. Bermakna kita boleh buat. Ya, kalau kita buat kita dapat masuk di antara 4 golongan ini. Kita cuba tengok manalah nak tahu. Ada rezeki kita mungkin, kalau kita bukan seorang individu yang tunggal di dalam golongan ini, mungkin kita serpihan-serpihannya. Dan kita tengok siapakah mereka ya Rasulullah? Bertanya para sahabat dalam keadaan yang begitu ingin tahu. Maka sabda Nabi SAW, tulis yang pertama tu dia kat atas tu satu. Sebab dia kata 4 kan. Iaitu sesiapa yang mengenyangkan orang yang lapar,
Apa di sini termasuklah orang yang puasa, orang yang kebuluran. Okey, kita tengok orang yang berpuasa. Kalau dalam Malaysia ni kita susah nak jumpa orang kebuluran. Kita ni terlebih makan, sampai terpaksa buang-buang. Punya banyaknya makanan pada kita. Kalau hari ni kita tengok yang sedang melalui azab kelaparan adalah Yaman, di antara salah satu negara Islam. Tempat lahirnya Uwais Al-Qarni. Setiap 10 minit ada seorang kanak-kanak yang di bawah 5 tahun mati kerana kebuluran. Setiap 10 minit yang kita lalui ini, ada seorang kanak-kanak yang bawah daripada umur 5 tahun mati kerana kebuluran. Punya lapar sampai mati. Kita ni lapar nak mampus, kenyang pun nak mampus. Tak mampus-mampus. Tapi dapat kelaparan yang mencengkam mereka ni, Pasal apa orang dewasa kurang? Orang dewasa ni dia ada ketahanan lebih. Yang mana kanak-kanak kurang sangat-sangat. Macam manalah kelaparan sampai mati ni, Sakit lah, sakit. Punya lapar sampai sakit. Sampai terpaksa makan daun-daun kayu. Dapat ranting-ranting yang belum kering tu. Janji kira dalam ranting tu ada basah. Macam kita kepak nampak lagi basah dia tak mati lagi ranting tu. Bolehlah isak-isak air dalam daun kayu. Tak kira dah boleh makan ke tak boleh makan. Kita anak-anak kita hari ni kita paksa dia suruh makan ulam. Ulam kita paksa pun dia tak mau. Orang muda-muda budak-budak ulam ni bukan dia mau makan ulam-ulam. Bagi dia hak ulam tu orang tua-tua. Eloklah orang tua-tua pun gigi tak apa nak hancur dah. Makan selai esok keluar pun selai tu. Dia banyak telan daripada kunyit. Hak yang nak cergas-cergas dia pun tak mau. Ni kalau kita tengok kanak-kanak terpaksa berebut jumpa ranting tu, berebut kok boleh isap air yang di dalam ranting. Punya kesian. Okey, macam mana kita nak pergi? Kan sekarang ni ada sukarelawan yang mewar-warkan. Kalau kita dengar dalam radio, dalam TV, diletakkan nombor akaun tu. Sengat-sengat kita bagilah RM10 lah. Saya kata kita mungkin bukan individu tunggal yang memberi, tetapi kita jadilah serpihan-serpihannya. Sekurang-kurangnya mungkin dalam RM10 tu boleh beli roti membekalkan kepada mereka agar mengenyangkan perut mereka. Saya kata kita mungkin tak boleh bagi banyak. Ambilin pelan-pelan, sengat-sengat. Terus riuh-riuh. Pasal apa tak riuh? Bimbang, takut riak. Tapi boleh riuh kalau nak ajak gambar. Aku nak ambilin anak tumpang. Anak bagilah. Ambil kat aku RM5. Aku kutik-kutik. Kita tolong bagi. Mungkin satu usaha yang boleh kita lakukan. Sebab Yaman ni adalah negara Islam. Itu yang kebuluran. Okey, yang kelaparan yang dalam Malaysia, kita cari orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa. Orang puasa pun dia ketakutan nak makan lah. Punya banyak anak orang puasa, dia makan tak lapar. Dia kan? Dia kira dia buka puasa tu, dia dapat air dia habis. Sebab yang puasa sunat ni kebanyakan orang tua. Makan orang tua. Bukan terawan, dia masuk air dia. Dia makan 3 biji kurma, dia kira habis-habis. Kita kalau semua nak pergi lampak dekat dia. Tapi diceritakan kalau dalam keadaan macam ni, zaman Rasulullah dia cerita dulu, dia pun semua lapar. Ni zaman kita, ni zaman kita kenyang. Betul kan? Zaman kenyang kan? Kenyang, insya-Allah. Nikmat Allah bagi untuk bumi Malaysia ni. Syukurlah banyak-banyak atas nikmat kekenyangan yang tak pernah lapar. Rasa-rasa ada ruang sikit je angin masuk lah. Angin masuk tu kira dia lapar. Dia lapar tu ada benda dia boleh makan. Pergi jenguk lah. Dalam peti kan nasi-nasi semalam pun boleh. Banyak pula ni tak gaduh guna api. Bawa masuk tekan tek, seminit dia keluar main hangat. Nak makan dengan tak mahu. Kita yang tak mahu. Siapa? Benda semalam, benda kemarin. Pada hari Allah. Tapi
bila kita berpuasa, Allah Ta'ala ikat, Allah Ta'ala sukat kekenyangan kita sampai takak. Maka sama dengan orang tak puasa. Dan kalau kita tahu orang tu puasa, cuba-cubalah belanja dia untuk dia berbuka puasa. Di antara, kalau kita nak belanja orang yang puasa ni, kurma lah. Sebab biasanya orang yang berbuka puasa dia akan dahulukan dengan kurma. Sebab tu kalau bulan Ramadan orang pakai-pakai nak sedekah kurma, nak ambil pahala memberi makan orang yang lapar. Nak berebut pahala paling besar ni lah. Sebab nak masuk dalam golongan 4 golongan yang Rasulullah cerita ni. Masuk kurma hak pertama yang kita sedekah dekat dia tu, dia dah bagi satu keadaan suasana dalam perut dia yang paling sihat. Apabila kurma adalah makanan yang pertama yang masuk setelah sehari suntuk dia berlapar, orang tu dapat pahala. Okey, kita tak mampu nak bagi kurma, tak mampu, katalah tak mampu, kita mungkin di antara orang yang menyediakan makanan, tukang masak, ibu-ibu di rumah, masak untuk orang nak bagi makan sebab nak berbuka puasa, dapat pahala macam di antara 4 golongan. Tapi jangan melitiak lah tu. Jangan melitiak lah aku menyampah tengok periuk tu. Sebab pahala besar Allah Ta'ala nak bagi, kerana kita nak masuk kita di dalam golongan yang 4. Allah ni punya pemurah dah. Sikit usaha banyak Allah Ta'ala bagi. Okey, kalau kita tengok ni, insya-Allah lah, kita mungkin bukan individu tunggal, tetapi kita adalah serpihannya. Orang perempuan ni, kalau dia masak, dia tengok orang suka makan, dia seronok nak masak. Tapi kalau dia masak orang tak makan, yang tu boleh dia buat. Sebab dia nak ingat, aku tak masak dah, aku tak mau masak dah, pasal apa tak makan. Bila aku tak masak, apa nak makan. Bila aku masak, apa tak makan. Tu buat dia boleh tiap. Bila dia boleh tiap, habislah pahala dia. Bukan senang dapat pahala Allah ni. Bukan senang. Dalam kita nak melakukan kesabaran, kita kena sabar untuk nak buat sabar. Susah no? Kejadikan manusia itu dalam susah payah. Okay, itu golongan pertama. InsyaAllah mudah-mudahan kita ada tempiah dah sikit-sikit walaupun tak banyak. Okay. Golongan yang kedua, tulis itu nombor 2. Atas perkataan atau tu, tulis nombor 2. Orang yang menyediakan orang yang pergi perang sabil. Apa maksud perang sabil ni? Yang berperang di jalan Allah. Agak susah kita nak jumpa hari ni orang yang bawa pedang, orang yang angkat senjata, yang berperang demi menegakkan agama Allah. Susah kita nak jumpa. Tambah dalam Malaysia tak ada dah. Tak ada. Sebab kita aman. Negara-negara perang yang menjaga agama, yang menjaga syahadat. Maka itu di antara orang yang berperang fi sabilillah. Okey, kalau kita kata macam mana cara aku nak masuk ke dalam orang yang menyediakan bekalan untuk orang pergi perang. Baik, yang kita duk taja budak-budak duk pergi belajar. Itu ibarat dia dipanggil sebagai Ibnu Sabil. Kita duk taja budak-budak, okey budak ni nak pergi belajar di sini. Sekarang perempuan sedang menaja beberapa orang pelajar yang sedang menuntut di jalan Allah. Sekalipun kita duk bagi duit poket dekat anak duk belajar, itu duk taja. Bantu memberi bekalan untuk orang yang Ibnu Sabil. Dia ada di jalan Allah, tapi dia kecil lah, dia tak besar lah. Macam orang yang bawa pedang tu, nampak dia pergi berperang, tapi dia hanya bawa pen, bawa buku. Sebab apa? Sebab dia nak membasmi kejahilan. Okey, itu bekalan yang kita bagi. Saya yakin sama ada perempuan mempunyai zuriat ataupun tak ada zuriat, setiap duit yang puan-puan belanjakan. Okey, kalau kata kita orang muslimah ni, kita ada kod akhirat tu kan. Maka kod akhirat itu saya setiap bulan menyalurkan kepada Ibnu Sabil. Itu dia kata ada di Mesir ada 2 orang, ada di Aceh ada 2 orang, ada di Indonesia ada anak-anak yatim,
Ada pelajar-pelajar tahfiz saya salurkan, walaupun tak banyak, tetapi setiap bulan berjalan. Padahal kita hanya bayar sebulan RM10 sahaja. Terus berjalan. Yang tu kita tajar dah untuk bekalan orang Ibnu Sabil. Apa? InsyaAllah. Jadi golongan yang kedua ni adalah sangkutlah, saya kata bukan individu tunggal, tapi sikit-sikit. Kalau individu tunggal yang kita tengok macam Abdul Rahman bin Auf, oh hebatlah, makhluk ni memang hebat. Kalau kita tengok Abdul Rahman bin Auf ini salah seorang sahabat Rasulullah yang paling kaya yang Allah Ta'ala bagi dekat dia. Dia adalah orang yang kedua masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hari kedua lepas Sayyidina Abu Bakar masuk, esok tu jumpa dia, bagi tahu dekat dia terus masuk Islam. Dia di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling kaya, memiliki harta yang cukup banyak, sampailah kepada diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Dia pergi ikut Rasulullah. Oleh kerana dia pergi ikut Rasulullah dengan satu kumpulan yang lain, secara sulit dia tak boleh bawa harta dia. Sebab dengan syarat dia kena tinggal semua orang boleh pergi. Dulu kan ada lori, kan ada kontainer kosong lah. Dia memang tak apa. Dia kena pergi juga. Dia tinggal harta kekayaan dia. Dia pergi ke Madinah dalam keadaan kosong, tak ada. Ada seorang Ansor. Orang Ansor ni orang Madinah tawarkan kepada dia Sa'ad bin Rabi'. Dia kata, mau tak? Dia kata, aku tahu orang yang paling kaya di Mekah ni adalah kamu, wahai Abdul Rahman. Aku di sini, di Madinah ni, Sa'ad bin Rabi' adalah yang paling kaya. Dan ni, oleh kerana kita telah dipersaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar, kata Sa'ad bin Rabi' kepada Abdul Rahman bin Auf, aku nak bagi setengah daripada kebun kurma aku ni. Dan aku ada 2 orang isteri, aku nak bagi seorang isteri aku nak cerai, aku nak bagi kat. Dia tak mau. Dia kata tak mau. Apa yang dia tanya? Dia, aku nak tanya di sini, tang mana? Kalau kita pergi pekan, pasar, pasar bekas. Tang mana pasar? Tu Sa'ad bin Rabi', tambahlah sekian tempat dia kata. Tak apa, dia kata, kita mulakan daripada kecil-kecilan, daripada sikit. Daripada sikit. Dan akhirnya bila sebulan berniaga, dia dah ada peruntukan sikit. Okey, dia pergi tanya Rasulullah, kalau kita ni ada kemampuan, apa yang patut kita buat? Rasulullah kata, kalau hang tak kahwin, hang kahwin dulu. Jadi dia kena kahwin lah. Dia pun malu, dia kahwin. Dia kahwin. Esok pagi tu, bila mana Rasulullah jumpa dia di Masjid Nabawi, bau minyak wangi dia tu lain macam. Sambil senyum, Rasulullah sambak tangan dia. Rasulullah tanya dia, dah kahwin dah ke? Dalam keadaan malu dia mengaku dia dah kahwin. Rasulullah kata, baik. Macam mana Rasulullah boleh tahu? Rasulullah kata, bau minyak wangi orang kahwin ni lain. Wallahualam. Saya tak tahu macam mana lah tradisi sahabat zaman Rasulullah dulu bila dah kahwin minyak wangi yang macam mana lah yang mereka pakai. Ni belum kahwin minyak wangi harum. Bila dah kahwin Allah, sekali angkat tangan ketiak ya bau. Siapa pasal dah kahwin? Dia pun lepas kahwin tu lagi wangi. Indahnya kehidupan Rasulullah ni lah. Lepas tu Rasulullah kata dekat dia, kahwin itu adalah sebahagian daripada sunnahku. Sesiapa yang berkahwin, maka dia di kalanganku. Maksud nak jaga nafsu, nak jaga pandangan mata. Jangan duk mamak mata tengok orang sampai nak terpercui pula bisik-bisik mata yang serak sikit. Jadi dia hadkan pandangan dia. Sebab dia kerja di pasar, berkomunikasi dengan orang ramai, jadi dia kahwin. Menutup pandangan mata dia, syahwat dia. Terus Rasulullah kata, ambil pahala yang paling besar, buat kenduri. Buat kenduri, dia kata tak cukup modal. Tengok kambing pun tak apa, tak besar lagi kambing pun dia kata. Kambing dia kecil lagi, kecil tu buat. Bagi orang makan.
Itu yang kita sunat buat kenduri tu. Buatlah kenduri dengan seekor kambing yang kecil. Orang Arab sekarang kambing seekor kecil itu seorang boleh kambing Tapi bila dah dengan Rasulullah, kita bolehlah panggil sebahagian kecil daripada sahabat-sahabat untuk memberitahu bahawasanya Abdul Rahman ni dah pun berkahwin. Padahal Rasulullah seorang saja yang tahu, sebab bau minyak wangi itu Rasulullah boleh tangkap. Sebab orang yang kahwin di kalangan Arab mereka ada sejenis minyak wangi. Minyak wangi apa? Nanti kita sembang belakang sikit. Okey. Kalau kita jual sekali dia bakal beli pula itu kan, kita dah lama kahwin dah. Baik. Itu yang kedua. Okey, apa peranan apa sumbangan yang dia bagi Abdul Rahman bin Auf ni? Saya nak abang sampai hari ini kita mungkin tak mampu jadi macam dia. Di dalam peperangan Tabuk dia bagi 5 kilo emas. 5 kilo emas dalam peperangan Tabuk. Dia bagi 1,500 ekor unta dan dia bagi 500 ekor kuda perang. Kita mampu? Tak mampu. Okey, dalam peperangan Badar. Badar kita tahu adalah peperangan pertama lepas Rasulullah pindah ke Madinah. Semua yang orang Mekah lari balik, ada 300 orang je yang ada. Dia bagi kepada tentera-tentera Muslim dalam peperangan Badar setiap seorang 100 keping wang emas. Syak dia lah. Seorang dapat 100 keping wang emas, bukan 100 ringgit. 100 keping wang emas. Hebat. Kita boleh jadi? Kita tak boleh jadi. Kita nak bagi dekat seorang 100 pun kita tak termampu. Hebat. Ni orang yang menajar orang dalam perang Sabil. Sebab itulah sebahagian besar daripada Masjid Nabawi itu adalah di antara yang dia beli, dia wakaf bagi buat masjid. Punya banyak bala yang orang punya pi tak putus-putus, sebanyak itulah pahala terbaik. Dia ni memang orang jutawan akhirat. Kita tak dapat semua, kita dapat sikit-sikit pun jadilah, no? Dapat sikit-sikit pun jadilah, ya Allah. Mungkin kita tak boleh duduk atas mimbar, tapi mungkin kita boleh mengiringi mimbar kita itu berjalan. Kita mungkin tak boleh duduk sekali dengan mereka, dapat pandang dari jauh pun tak apa. Dapat tengok pun tak apa. Tambah wajah Rasulullah di padang mahsyar dalam keadaan azab. Siapa yang dapat tengok Rasulullah tu hilang rasa panas, hilang dahaga, hilang rasa lapar, walaupun dapat menatap hanya dari jauh. Sampaikan salam rindu padanya. Jadilah kalau kita tak boleh nak bersalam, cukuplah kirim salamlah rindu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita tak boleh nak jadi macam sahabat-sahabat yang sehebat ini yang nak sumbang dalam perang fisabilillah. Tapi sikit pun jadilah. Itu usaha kita lah. Usaha kita yang kedekut ni lah. Kita kedekut lah. Kita berkira-kira dengan kehidupan. Sebab apa? Kita fikir isu lusa akan datang bulan depan, tahun depan, tahun lagi sekali, tahun balik sana, nu anak nak mai, cucu cicit, 7 keturunan nak mai. Kita fikir dulu. Bagi mereka tak nak fikir apa dah. Biarlah yang tinggal pada aku, Allah dan Rasul. Kita memang tak boleh jadi macam tu. Macam mana kita nak jadi sampai macam tu? Tak tahulah nak bahasa. Tak tahu. Sebab dalam hati kita ni ada penyakit wahan. Wahan apa dia? Hubbud dunia. Kasihkan dunia. Dan takut mati. Oh, mati takut lah. Dengar orang mati pun takut. Okey. Itu yang kedua. Kita tengok. Mungkin kita masuk dalam golongan yang kedua. Saya kata tak secara tunggal, tetapi kita adalah di antara orang yang adalah serpihan sikit. Kita tengok golongan yang ketiga. Tulis ketiga. Atau menolong orang yang dhaif. Apa maksud di sini orang yang dhaif? Orang miskin, orang lemah, orang sakit, orang yang kurang berkemampuan. Ini bantuan yang boleh kita bagi. Orang yang kurang berkemampuan, maksud dia kita dengar ada sahabat-sahabat kita yang sakit, dia tak ada kemudahan. Contohnya, kita kata gunalah katil hospital.
Tanya-tanya mahal, paling murah pun 3,000, 4,000. Tak berkemampuan. Kita masukkan dalam grup, tanya sahabat ukhuwah muslimah, ada siapa-siapa nak wakaf? Ni sahabat kita seorang ni sakit, memerlukan sebuah katil untuk diguna pakai, dia tak mampu, dia miskin, dia susah. Pakat sumbang, 2 hari cukup dibeli. Dan sampai hari ni katil tu sedang digunakan. Perempuan mungkin tak tahu saja ni, yang punya saham akhirat dia masuk hari pakai. Setiap kali digunakan, kita ada sebiji katil. Kemudian kita ada kursi roda. Itu dia perempuan-perempuan lah. Mungkin perempuan tak sedar. Yang sedang digunakan hari-hari oleh salah seorang daripada pesakit-pesakit di kalangan keluarga orang muslimah ni. Mak dia nak pergi mandi, nak pergi berak, nak kencing apa semua guna tu. Sampai baru ni anak dia main beritahu kat saya, roda ni dah gelong, nak kena ganti balik. Saya kata tak payah ganti, dia pun tak minta ganti. Dia pun memang infak untuk digunakan oleh orang yang doa. Gunalah, sampai tergelak tayar pun gunalah. Esok saya kutip kat depan, dia pun beli lagi. Oh, dia pun kaya-kaya. Dah, dia pun tak kaya. Semua orang kata kaum muslimah ni kaya-kaya, dia pun tak kaya. Jiwa dia pun kaya. Kalau minta saja tu tak pernah lah tak bagi. Kalau bagi tahu hamba atau mana ada orang susah, tak pernah lah tak kesian. Kesian ni selalu lah tahniah untuk diri sendiri. Tahniah untuk diri sendiri. Hebat. Sebab apa? Sebab kita sempurna, kita duduk di bawah satu naungan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita rasa nak buat baik saja. Hari ini berjalannya hari begitu cepat, daripada awal terbit matahari sekarang dah pun hampir kepada tengah hari. Cepatnya rugi kalau kita tak buat satu-satu kebajikan kerana Allah. Itu kalau di antara orang lemah, mungkin kita ada. Mungkin kita ada, insya-Allah. Okey, kita tengok ada dah golongan yang keempat. Rasa saja senang hati juga, 3 golongan. Tengok golongan yang keempat, menolong orang yang kena zalim. Okey, baik. Kalau orang yang kena zalim ni orang yang difitnah. Orang yang difitnah oleh seseorang. Bila orang yang fitnah, kita tahu hak yang tukang fitnah ni mai bawa cerita kat kita. Kita tahu ramai orang yang tukang bawa cerita. Siapa yang tukang cerita? Tu kawan tu, dia lah tahu. Hang dah tahu dah mulut dia macam tu, hang percaya? Dia kata dia sungguh, dia tengok dengan mata kepala dia sendiri, mata dia pembohong, kepala dia pembohong, mulut dia dusta. Hang boleh percaya? Kau rasa-rasa macam boleh percaya kali ni. Kita tolong pembetulkan. Dah, macam ni aku tahu, aku ada dekat situ ni. Kita pun sama naik, saya tak fitnah. Orang tu dizalimi, tolong dia, bantu dia. Itu orang yang dizalimi, orang yang difitnah. Ataupun orang yang dibuka keaifan dia di tengah khalayak ramai. Ketika itu kita bangkit untuk membetulkan keadaan. Ataupun orang yang memang ditangkap lalu dizalimi. Zaman kita ni kita tak nampak lah yang ditangkap lalu dizalim macam zaman Rasulullah dulu, seperti para sahabat yang ditangkap disiksa. Zaman tabi'in, zaman tabi'in, macam mana dia punya kena azab dengan sebab memeluk agama Islam. Itu memang nampak sangat dizalimi lah. Kalau kata zaman seorang wanita pertama yang syahid di dalam Islam adalah Sayyidatina Sumayyah. Rasulullah tak mampu nak pergi tolong. Tak mampu. Hanya Rasulullah sampaikan salam. Itu zaman Rasulullah. Kalau kita tengok zaman Nabi Musa alaihi salam, apabila Firaun meniat kulit isterinya Sayyidatina Asia, ketika mana menjadikan syahadah itu sebagai pegangan dalam kehidupan. Dia koyak kulit. Kita kalau koyak kulit hidup-hidup ni, ya Allah, lebih baik bunuh, bagi mati terus daripada disiksa secara sedikit demi sedikit. Itu nampak dizalimi. Kalau kita mampu, kita tolonglah. Tapi kita tak mampu. Kita duduk pada zaman yang
lagi banyak kezaliman berleluasa. Apa dia? Fitnah. Jangan mudah percaya. Kalau kita percaya, kita orang yang zalim. Jangan mudah percaya. Dengar dulu dan pertimbangkan terlebih dahulu. Ataupun disebut sebagai tabayun. Tabayun. Kita tengok. Kalau kata kita di antara orang yang menolong orang yang kena zalim, maka kita masuk di antara golongan yang keempat itu. InsyaAllah tak tahulah. Kita tak tahulah yang mana satu pahala yang Allah Ta'ala nak lekatkan kepada kita. Mudah-mudahan adalah salah satu daripada empat ini. Dan seterusnya diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sesungguhnya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mayat dihantarkan di dalam kuburnya dan ditimbuskan tanah di atasnya, berkata ahlinya dan anak-anaknya, wahai Tuhanku, wahai muliaku. Lalu berkata malaikat yang diwakilkan ke atasnya, adakah engkau mendengar apa yang diperkatakan oleh mereka itu? Katanya, bahkan. Maka berkata malaikat itu, adakah engkau itu mulia? Lalu berkata hamba Allah itu, mereka yang berkata demikian, mudah-mudahan mereka diam. Tengoklah. Satu hadis ni, dia nak cerita tentang azab kubur. Yang mana yang diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas ni anak angkat Nabi Kalau ada juga disebut sebagai hamba. Kita tahu Nabi dia tak ada hamba. Kalau hamba pun dia jadi anak lah. Jadi macam anak dia sendiri. Aku dengar dia kata Rasulullah cerita, bila mana seseorang yang mati ni dihantarkan ke dalam kubur, selepas ditimbus tanah, yang anak-anak dia, waris-waris dia ni akan merintih di atas. Tak ada orang yang paling mulia, orang yang paling baik. Disebut-sebut kebaikan. Disebut-sebut kebaikan. Lalu didengari oleh malaikat, Munkar dan Nakir. Hak di atas anak-anak dia sebut, wahai kemuliaan aku, wahai orang yang paling aku sayang. Macam itulah lebih kurang. Dia bagus, dia baik, dia pemurah, dia gitu, dia gini. Dan kata-kata yang dilafazkan oleh si waris tadi didengar oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dia tanya balik, dengar tak dia kata? Dengar. Bahkan tu maksud iyalah. Dengar. Betul ke mulia ke? No, malunya. Kita panggil yang ni, dia kata menempelak. Beli lah tu. Wah, mulia ke? Dia pun pakat kebaikan mulia. Kita berani tak mengaku? Kalau sama-sama kawan pun, kita berani mengaku kita mulia. Tidak, ya Allah, malunya. Malu sesungguh-sungguhnya. Sebab kita tahu kita siapa kan. Kalau kita masuk dalam satu majlis, orang kata hak yang atas kapet merah tu terhormat VIP saja. Kita tahu, kita simpang cocok. Tengok kat kasut kita pun berkorak, tak apalah, kono-kono aku tahu. Tak layak, kita bukan yang mulia. Bahkan kalau dimuliakan orang seribah juga lah. Bagi kita tahu kita siapa. Okey. Kalau hak yang macam kata-kata hadis ni, yang tanya tu malaikat yang memang dimuliakan. Malaikat ini disebut juga sebagai muqarrabin, orang yang paling dekat dengan Allah. Dia tanya kepada si mayat, hang mulia ke? Hang mulia ke? Allah nak jawab apa? Dia yang kata mayat tu tadi, mudah-mudahan dia cepat-cepatlah diam. Aku ni malu. Apa duk panggil aku ni bagus? Hang bagus sangat ke? Lebih kurang persoalan macam ni. Dia pun kata hang baik sangat. Mai kita nak cerita kebaikan dia. Muka-muka semua tak ada baik. Ya Allah, tak tahulah. Kita di depan orang kita boleh berlakon dengan Allah memang tak ada rahsia. Allah tahu semua. Dibicarakan daripada awal-awal kematian. Dah bicara dah. Esok ni pada masa buka pula. Dalam kubur kita saja dengan Allah, dengan malaikat. Pada masa dibukakan pula. Banyaknya pembicaraan orang salah ni takkan henti. Itu yang dia kata mudah-mudahan mereka cepat-cepatlah diam. Ni malu ni duk kena templak, baru duk kena templak, tak kena seksa lagi.
hanya dengan perkataan itu. Tiba-tiba ia dihimpit oleh kubur sehingga bermasuk-masukkan segala tulang rusuknya. Mulia sangat kan? Kubur itu menghimpit sampai merampak tulang rusuk dia ni, masuk di antara satu dengan yang lain. Jadi rampak sampai jadi Allah. Patah satu tulang rusuk pun sudah punya sakit. Kita kalau beretuh dengan apa-apa, kena pula tulang. Kalau yang kubur tu dia kena tulang lah. Kalau operasi tu dia kena isi pun sakit. Ingat kata kena isi tak sakit ke? Itu dia antara kesakitan kita apabila kubur itu menghimpit. Lantas dia menyeru di dalam kuburnya dengan berkata, hai tolonglah, hai hinanya tempatku, hai sesalnya aku, hai kerasnya pertanyaan kepadaku hingga masuk malam Jumaat daripada bulan Rejab pada tahun yang demikian. Lamanya untuk kena himpit itu malunya aku, menyesalnya aku di atas segala perbuatan, penyesalan yang kita tak boleh nak patah balik. Kelakuan yang dah kita buat, kita tak boleh nak minta maaf balik. Macam manalah nak buat? Nak patah balik hidup ke dunia memang dah satu perkara yang memang Allah tak pernah bagi. Maka mau kena menghadapilah. Bertambui kerahnya tanya tu tanya cerita. Macam kita tanya ke orang, kita tanya elok-elok, dia jawab ikut suka dia nak jawab, pandang kau kita pun tak mahu. Oh dia tu jombong, cakap elok-elok, aku tahu kan tak faham bahasa pun dah kita marah dah. Tambahlah yang duduk di sana di alam barzah ni dia bukan nak tanya elok-elok dah tanya tak boleh jawab, pukul, tanya pukul. Hingga bila dia sebut? Hingga sampai pada malam Jumaat daripada bulan Rejab, berhenti seketika. Okey, apa yang ada pada malam Jumaat di dalam bulan Rejab? Rejab ini di antara bulan-bulan yang diharamkan berperang. Rejab, Sya'ban, Ramadan. Kita tahu di antara 3 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kerana dalam bulan-bulan lain pun Allah mulia. Cuma 3 bulan yang terdekat dengan Ramadan, yang namanya Ramadan ni, Rasulullah akan meningkatkan amalan dia. Apa yang dilakukan baginda akan, kalau kata dalam bulan-bulan lain, Nabi SAW bersolat witir 3 ataupun 5. Tapi kalau dalam bulan Rejab, Sya'ban, Ramadan, baginda tak buat 5, buat 11. Kalau kita kalau boleh nak berkurang lagi, selalu buat 1. Mai Rejab buatlah 3. Siapa esok ni Ramadan buat 3. Tu pun kadang ada juga ayat Ramadan tu lepas tarawih buat 1, tak boleh nak balik ingat. Ni nak terberak, nak terkencing, nak itu, nanti tu. Tu yang kata di masjid. Ayam baru ni PKP duduk di rumah pun 8 juga. Tok imam yang ada dalam rumah tu, tok imam kita lah. Yang buat hari ni rajin tak? Rajin kita buat 2-3. Tak mau aku lutut tak apa nak. Tidak duduk di rumah tak payah pergi mana kot pun tak mau juga kita buat 8. 4 pun tak apa. Ustazah kami kata 4 pun tak apa. Ada juga nama aku yang lain. Kan saya kata sekurang-kurangnya 2 kan. Janganlah buat 2 kot 4 boleh kan? Tak boleh. Saya buat 4 lah. Campur dengan witir 1, 5. Aduh ya Allah. Buatlah digunakan nama saya. Dia kata kami ada hai. Bila buat hai dulu. Hai dunia takkan pernah habis. Tapi masa berjalan, insya-Allah. Masa berjalan cukup lagi. Dia nak patah balik dah. Tak patah balik dah. Biar rugi tu. Rugilah. Kita biarkan masa berlalu macam tu saja. Tanpa pengisian. Kata Rasulullah dia akan lipat gandakan. Mai masuk Rejab dia dah mula. Dengan berpuasa di siang harinya. Tengok kalau kita buat apa? Tahajudnya sampai 12 sampai 20. Kita nak buat 2. Dilipat gandakan dan hamba Allah tu ditengok. Nak ikut macam Rasulullah tak? Kalau Rasulullah buat sembahyang sunat duha, baginda buat 8. Kita buat 2.
Nabi yang tak ada dosa tu buat 8. Nabi yang maksum tu buat 8. Kita punya banyak dosa buat 2. Allah, ada kiranya apa? Tak boleh tak ada ni selalu nak apa pun tak tahu. Tak ada masa kita pergi mana habis pun tak tahu. Sendirilah, sendiri nilai fikir tengok. Malunya dekat dia orang. Malu dekat dia. Kita ni merata hala sunat ikut suka lah nama tu sunat kaji buat segan tak sobat. Macam tu lah. Tapi ada amalan yang kita lakukan, Allah Ta'ala ambil kira pakai. Macam cerita dalam hadis ni, seorang hamba Allah ni sampai kepada malam Jumaat dalam bulan Rejab, ada ibadah yang dia buat yang sungguh-sungguh yang boleh dikira pakai. Berhenti dia pun heran. Apa hari dia berhenti? Aku punya siksaan kubur pada hari ini. Rupa-rupanya pada malam tu dia ada bangun bertahajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang penuh keikhlasan. Berhenti. Tak cari keikhlasan, berhenti. Justru itu berkata Allah Ta'ala, aku saksi akan kamu, wahai segala malaikatku, sesungguhnya aku ampunkan segala kejahatannya dan aku hapuskan segala kesalahannya dengan sebab ia menghidupkan malam. Allah punya maha pengasih, maha penyayang, ia Ghafur, maha pengampun. Sekali buat kebaikan, habis padam semua. Dia dah kena siksa. Dalam penyiksaan hari demi hari sampailah kepada satu malam yang dia buat baik dengan penuh keikhlasan, memohon keampunan dengan sebenar-benar permohonan, maka Allah Ta'ala kira hapus semua dosa. Dianggap dia seperti tidak ada dosa, insya-Allah. Dalam amalan yang kita buat hari-hari ini, kita tengoklah yang mana satu ikhlas. Tak tahu nak cari yang mana satu. Tak ikhlas tu lambat. Hak ikhlas tu adalah, kata tak ada. Biar Allah yang tahu. Apabila orang asi, sama sikit lagi surat 70. Apabila orang asi yang ni adalah orang yang salah itu melihat suratannya pada hari kiamat nanti, maka Allah Ta'ala menyuruhnya membaca segala kebaikannya. Tetapi apabila sampai pada kejahatannya, ia pun diam. Kita kena baca sendiri lah. Suratan amal kita esok ni kita kena baca sendiri, bukan ada orang lain baca. Kalau kita masuk mahkamah dunia ni, pegang bela, pegang cara tu, dia nanti baca sekian waktu kau ni macam ni kan. Tapi di akhirat nanti kita kena baca sendiri. Mai sampai hak yang nak baca, dia kata suratan kita baca semua kebaikan, mai tak jahat diam. Lagu kita jugalah. Baik cerita, hak buruk diam. Pasal apa? Pasal malu. Justru itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mengapakah kamu tidak membaca? Maka jawab mayat, aku berasa malu kepada engkau. Mengapa engkau tidak berasa malu di dalam dunia, sedangkan waktu ini engkau berasa malu padaku? Dunia dulu hang tak malu orang buat jahat. Di dunia dulu hang tak malu. Hang duduk, hang tengok TV waktu dah masuk dah. Hang belengkak lagi. Tak apa. Tak lagi. Tak apa, tak lagi. Masa tu hang tak malu. Mai sini hang rasa malu. Keadaan kamu membuka aurat, tunjuk kepada lelaki yang ajnabi, lelaki asing dengan kamu. Hang tak malu masa tu. Mai sini, siapa hang malu? Kita akan dipertanyakan tentang soalan-soalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana bekalan yang Allah Taala bagi dekat kita ni adalah malu. Malu sangat. Sebab malu itulah kita beriman. Kalau bukan kerana perasaan malu, kita tak beriman. Beriman dengan seseorang itu kerana ada malu. Nak tengok malu tak malu, tengok orang semua sembahyang, dia tak sembahyang, dia malu sebenarnya. Kita pergi rombongan, satu bah berhenti di masjid nak sembahyang. Kata dia bukan individu yang mengerjakan solat, dia duduk menyorok di belakang-belakang. Pasal apa? Pasal malu. Tapi syaitan ni bisik kejahatan pada dia, malu pun tak apa. Kata Allah, di dunia itu tak rasa malu teruk. Macam mana malu di akhirat.
Oleh itu berasa menyesalah si hamba itu, sedang penyesalan itu tidak ada manfaat kepadanya. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala, ambillah dia dan belenggukanlah dia, kemudian masukkanlah ia ke dalam neraka jahanam. A'udzubillah. Nah, ambil dia belenggu. Belenggu ni ikat, disebut sebagai belenggu. Kedua-dua tangan kita ini akan diikat di tengkuk dengan menggunakan salsal, iaitu rantai daripada api neraka. Dia ikat di tengkuk, lalu disambung dengan lutut. Macam orang beli ketupat tu. Nah, dia ikat bagi kemas sebab dia nak umpan ke dalam neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah, takutnya ya Allah. Kita tak tahu yang mana satu tempat kita nak balik, macam mana cara kita nak menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Harap sangat-sangatlah agar Allah Taala pandang kita, terima segala amalan yang tak banyak mana ni. Walau duha hanya 2 rakaat sahaja, walau witir hanya 3 sahaja, walau sunat qabliyah ba'diyah hanya 2 sahaja. Pandanglah ya Allah. Pandanglah. Kita tahu Allah Ta'ala itu maha memandang, basir, maha memandang, khabir, maha mengetahui, wasi', maha luas pengetahuan. Ambillah sikit-sikit pun jadi ya Allah, sebab maghfirah Allah itu maha luas. Okey, baik. Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, ni ada yang tak dapat lagi tak? Selawat khusyuk. Ada yang tak dapat lagi?